Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan melihat tema 9, unit 25, terokai, terajui, teknologi dan inovasi. Anda boleh lihat buku teks anda, muka surat 130 dan 131. Kita akan melihat dua muka surat ini dan kita akan menyatakan maksud kata-kata hikmat dan mengemukakan pendapat. Baik. Kita lihat muka surat 130 dahulu. Sebelum tu kita lihat untuk maksud setiap perkataan. Okay, ini terokai. Terokai. Ini terokai maksudnya kita mempelajari sesuatu yang baharu. Kita mengkaji sesuatu yang baharu. Kita mendapatkan sesuatu yang baharu. Kemudian kita lihat terajui. Terajui ialah memimpin, membimbing. Okay. Kemudian kita lihat lagi untuk inovasi adalah sesuatu yang baru yang diciptakan untuk keselesaan dan kemudahan manusia. Baik, kita lihat muka surat 130. Muka surat 130 kita akan melihat yang pertama sekali daripada ilmuwan Islam Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahawa ilmu itu diperoleh dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir. Ini adalah uji kaji ataupun eksperimen yang kita sering laksanakan di dalam makmal sekolah. Ya. Maksud di sini ialah kita haruslah rajin bertanya, perlu rajin bertanya dan berfikir untuk mendapatkan ilmu. Huraiannya, dengan membuat pendekatan inquiry dan menggunakan kebijaksanaan akal, manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam bidang sains, ahli sains perlu menjalankan eksperimen untuk apa? Penemuan dalam bidang sains. Ya. Okay, seterusnya kita akan melihat daripada Lao Tzu, ahli falsafah Cina yang menyatakan perjalanan 1000 batu bermula daripada satu langkah. Maksudnya kejayaan yang besar bermula dari usaha yang kecil. Kita mesti mulakan langkah kita yang pertama untuk kita bergerak dan terus berusaha bagi mencapai kejayaan yang lebih besar. Ya, maksud dekat sini huraiannya, kemajuan dalam bidang sains, ini kesalahan. Bidang sains dekat sini. Di sini ada kesalahan. Bidang N, B-I-D-A-N-G. Kemudian ini pun salah. Ini sebenarnya daripada. Kejayaan yang besar bermula daripada. Kita guna kata sendi daripada. Ya. Okey, teknologi dan inovasi bermula daripada perkara yang asas. Manusia menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengembangkan hasil penemuan mereka. Finding penemuan mereka sehingga menjadi sesuatu yang hebat. Yang ketiga, kita melihat ini angkasawan negara yang kita semua kenal, tak asing lagi bagi kita, angkasawan negara. Kita melihat bidang penerokaan dan penciptaan. Daripada ahli sains barat iaitu Isaac Newton menyatakan sesuatu yang kita ketahui hanyalah setitis air. Sedangkan sesuatu yang tidak kita ketahui seperti air di lautan. Maksudnya ilmu manusia sangat terbatas berbanding ilmu dunia yang sangat luas. Ilmu yang kita ada sekarang ni sebenarnya sangat sedikit. Oleh itu kita perlu belajar dan belajar lagi. Kita tengok huraian dia ya. Ilmu pengetahuan manusia amat terbatas kerana bidang ilmu terlalu luas. Sebagai contoh, dalam bidang sains, banyak lagi penemuan dan ciptaan yang
belum, ini hilang B ya, belum dihasilkan oleh manusia. Oleh itu, manusia perlu melakukan penerokaan. Kita perlu laksanakan uji kaji, eksperimen, penerokaan untuk mencipta sesuatu yang baharu, baharu. Baik. Sekarang kita pergi ke muka surat seterusnya. Kita akan melihat rahsia keajaiban sains, muka surat 131. Ini rahsia, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Rahsia, keajaiban daripada perkataan ajaib, sains. Baik, kita 131, kita akan berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif. Kemudian kita akan membaca dan memahami maklumat secara rasional. Berfikir secara rasional. Baik, ini dia. Mari kita lihat dahulu petikan. Sebelum kita melihat petikan, kita fahami dulu apakah aerodinamik. Ini bentuk aerodinamik yang kita boleh perhatikan ada pada kenderaan seperti kereta, kereta lumba, kereta api, kapal terbang. Kita lihat lagi maksud ataupun definisi bagi aerodinamik. Aerodinamik merujuk kepada ilmu sains yang mengkaji cara sesuatu benda bergerak melalui udara. Bukan di angkasa, udara. Di sekitar kita ni, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua ada udara. Jadi, kita nak mengkaji. Contoh kereta tadi, kereta api, kapal terbang. Macam mana mereka mempunyai bentuk yang dapat melalui udara dengan mudah dan laju. Jadi ini melibatkan geseran udara ataupun aliran udara. Kita lihat reka bentuk kapal terbang. Ini bentuk aerodinamik ya. Ini bentuk aerodinamik. Kita lihat dekat sini. Kapal terbang yang bergerak pantas, ini kapal terbang ataupun jet pejuang ataupun helikopter mempunyai bentuk aerodinamik. Bentuk ini mengurangkan geseran udara. Semakin kurang geseran udara, semakin laju pergerakan objek tersebut. Semakin kurang geseran udara, kurang lagi geseran udara, laju lagi pergerakan objek tersebut. Baik. Okay, kita lihat dekat sini. Mari buat eksperimen. Eksperimen sama dengan uji kaji. Cikgu Wong menjalankan eksperimen kapal terbang di dalam bilik sains ataupun makmal sains ya. Beliau meminta murid-murid memerhatikan eksperimen yang dilakukannya dengan teliti. Kita lihat ada daya geseran, menghalang, bentuk, meluncur, mudah, pergerakan dan juga rintangan ya. Okey, kita lihat dekat sini. Situasi yang pertama, inilah dia polistirena ataupun kita panggil dia polystyrene. Biasa dulu kita tapau makanan kan, kita bungkus makanan kita guna kotak polystyrene, polistirena ni lah. Tapi sekarang kita dah tak guna, kita biasa guna yang kertas punya yang dapat dikitar semula ya. Soalan yang pertama ataupun situasi yang pertama, mengapakah polystirena yang rata tidak dapat meluncur laju di udara. Kamu tengok, kamu baling macam tu, dia terbang sikit, kemudian dia dah jatuh. Sebab kamu tengok, permukaannya rata. Permukaan yang rata, daya geseran lebih tinggi. Masih ingat yang saya cakap tadi? Daya geseran tinggi, pergerakan akan menjadi lambat. Ini contoh jawapan yang pertama. Anda boleh tuliskan. Ataupun kita jawab seperti yang kita faham tadi, iaitu bentuknya tidak aerodinamik. Bentuk polistirena tu tadi lurus saja ataupun rata saja. Jadi dia tidak dapat meluncur laju kerana bentuknya rata dan tidak aerodinamik. Tidak aerodinamik ya.
Baik, kita lihat situasi kedua. Situasi kedua sekarang ni, polistirena tadi kita dah ubah suai dia jadi bentuk kapal terbang. Tengok bentuk dia sudah aerodinamik. Masih ingat bentuk aerodinamik macam ni? Bentuk aerodinamik. Dan sudah menjadi kapal terbang. Ini meluncur ya. Dekat situ terbang, itu kita kata meluncur. Jadi, polistirena sekarang yang berbentuk kapal terbang sudah boleh meluncur laju di udara. Kerana bentuknya ialah bentuk aerodinamik. Jadi, daya geseran dikurangkan. Masih ingat? Daya geseran kurang, rintangan udara kurang. Jadi, dia dapat bergerak dengan lebih laju. Ya. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Mengapakah kapal terbang polistirena mudah meluncur laju di udara? Sebab, kita jawab lagi, sama saja tadi. Sebab bentuk dia sekarang sudah aerodinamik. Jadi dapat mengurangkan daya geseran dan mengurangkan rintangan yang menghalang pergerakan sesuatu objek. Oleh itu, bentuk aerodinamik dapat memudahkan pergerakan objek menerusi udara. Itulah jawapannya. Baik. Itu saja untuk hari ini, muka surat 130 dan 131. Yang pertama, salin dan fahamkan kosakata. Yang kedua, tulislah soalan dan tuliskan contoh jawapan yang diberi. Fahamkan jawapan dia ya. Jangan lupa kalau ada masalah, boleh sahaja tanya. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.